Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang daripada Melaka, insya-Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga kita semua di dalam lindungan Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah taala agar Allah taala mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung bacaan kita. Selamat datang daripada Petaling Jaya. Dan kita akan baca dalam kitab kita, Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum itu saya Al-Faqih Mustafa Kamal minta maaf, saya bukanlah orang alim, orang saleh pun tidak, hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala beri kepada saya untuk menyampaikannya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ijtihaduka, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fi man dominalaka wa taksiruka fi ma yatlubu minka, setengahnya mendatangkan fi ma tuliba minka, dalilun ala intimasil basirati minka. Maka dikatakan bahawa selamat datang daripada Pahang, daripada Miri Sarawak, yang bersama kita pada malam ini, dan insya-Allah waalaikumsalam yang memberi salam pada Ustaz. Maka artinya bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah diakui bagimu. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang diakui bagimu daripada rezeki, dan taksir engkau pada barang yang telah dituntut daripadamu daripada ibadat, menunjukkan atas ketiadaan yakinmu dan hapus mata hati daripadamu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, matannya memberitahu kepada kita, ijtihaduka fi ma dhumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Maka dikatakan bahawa bersungguh-sungguh kamu pada barang yang telah diakui bagimu, yakni pada barang yang telah dijamin oleh kamu daripada rezeki, yakni yang terdiri daripada rezeki. Jadi sebenarnya rezeki telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka Allah telah menetapkan rezeki kepada kita sebelum kita lahir di atas muka bumi. Maka ditulisnya akan rezeki. Jadi rezeki telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan rezeki bagi hamba-Nya. Maka setiap seorang ada rezeki-rezekinya. Seorang suami ada rezeki, bila dia berkahwin, dia ada rezeki bahagian isterinya. Apabila dia ada anak, ada rezeki bahagian anak dia. Begitulah ayah dan anak ada rezeki masing-masing. Maka sesungguhnya rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah binatang yang melata di atas muka bumi kecuali atas Allah rezekinya. Allah Ta'ala menetap akan rezeki hamba-hambanya. Maka sebenarnya rezeki ini Allah sudah tetapkan kita. Jadi dengan sebab itu, untuk kita mendapat rezeki, kita sama ada duduk di makam asbab ataupun di makam tajrid, kita duduk di makam yang Allah Ta'ala tentukan kita. Ada orang yang duduk di makam asbab, kena bekerja untuk dapat rezeki, maka bekerjalah dia.
ada orang duduk di makan tajrid, disibukkan dengan ibadat, rezeki Allah Ta'ala datangkan kepada dia. Kemudian selepas daripada itu, dia tenangkan hati kamu tentang rezeki tadi. Arih nafsaka bitadbir, jangan duduk sibuk tentang fikir-fikir tentang rezeki. Kerana rezeki telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian disuruh kepada kita ijtihaduka. Kenapa kamu ini ijtihaduka fi ma dubinalaka? Kenapa kamu bersungguh-sungguh dengan sesuatu rezeki yang Allah Ta'ala telah takdirkan kepada kamu? Allah Ta'ala telah tetapkan rezeki kepada kamu, kamu bersungguh-sungguh. Maka sesungguhnya kita disuruh hari ini agar melihat dengan pandangan mata hati. Dengan pandangan mata hati yang halus sifatnya itu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan yang demikian disuruh kepada kita ini memahami dengan pandangan mata hati manakah yang lebih dituntut oleh Allah, manakah yang lebih diperintahkan oleh Allah Taala. Maka dalam matan ini Syekh Ibnu Athaillah memberitahu kepada kita bagaikan satu sindiran kepada kita semua, ijtihaduka fi ma dubinalaka, kenapa kamu bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang telah dijamin, yakni rezeki. Wa taksiruka fi ma tuliba minka, dan sedangkan kamu ini cuai, taksi ini cuai, kamu cuai maknanya terhadap apa yang Allah perintahkan. Manakah yang lebih Allah perintahkan? Allah perintah tak kita cari rezeki? Ya, Allah perintah juga kita mencari rezeki. Tetapi mana yang lebih Allah perintahkan? Allah perintahkan kita adalah ibadat kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihatlah dengan basirah, bukan dengan basar tapi basirah. Apa beza basar dengan basirah? Basar melihat dengan mata zahir kita, basirah melihat dengan mata hati kita. Basar melihat sesuatu yang dia dengan panca indera, nampak apa yang zahir pada mata kita, tetapi basirah melihat kepada batas sebaliknya itu. Mata zahir melihat dunia, mata basirah, mata batin melihat tentang akhirat. Maka pandanglah kamu dengan pandangan basirah, pandangan mata hati kamu. Maka dengan itu jangan kamu duk sibuk-sibuk, bersungguh kamu bersungguh, tetapi bersungguh dengan sesuatu yang telah dijamin. Kamu tidak bersungguh dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berusaha, kita boleh mencari rezeki yang halal. Selamat datang daripada jauh Singapura. Mencari rezeki yang halal. Dan kita namun kita diingatkan jangan sampai kita melupakan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, "Iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai." Apabila kamu disuruh menunaikan sembahyang pada hari Jumaat, bahkan pada hari lain kalau kamu dengar azan, kamu kena dua perkara lakukan. Apa dia? Yang pertama, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu mengingati Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wazarul baik, tinggalkan jual beli, yakni tinggalkan segala urusan, tumpu kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Fa iza qudiyatis salah, apabila selesai mengerjakan sembahyang, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wa bataru min fadlillah, carilah kelebihan Allah. Ingat, kita bekerja mencari kelebihan Allah. Apa mencari kelebihan Allah? Mencari rezeki yang halal. Di samping itu, apa dia kita bekerja tadi? Yakni menjadikan kita ini sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah kelebihan Allah Taala. Itulah yang paling baik seandainya kamu mengetahui. Maka Allah Taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Maka dikatakan bahawa
Dan beberapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya sendiri. Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepadanya. Allah memberi rezeki kepadanya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selamat datang Putrajaya. Dan juga dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita. Lihat binatang. Binatang dia tak ada sijil pun, maknanya tak ada kemahiran pun, tapi rezeki Allah Ta'ala beri kepadanya. Maka dalam keadaan macam itu, kita hendaklah memahami bahawa kesibukan kita yang sebenar adalah kesibukan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesiapa yang menyibukkan diri mencari rezeki lebih daripada beribadat pada Allah, menunjukkan bahawa dia ini dikatakan intimasu dalilu ala intimasi basirati minka. Maka menunjukkan bahawa kurangnya pandangan mata hati kamu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberi kurniaan, Allah memberi kebaikan. Maka ketahuilah, orang mencari rezeki ada dua. Satu dengan jalan zahir, satu dengan jalan batin. Jalan zahir macam mana? Jalan zahir ini makam asbab. Apa dia? Dengan dengan jalan bekerja. Apa jalan batin? Jalan batin dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah buka pintu rezeki kepadanya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Maka kamu berkatalah, minta ampunlah kamu kepada Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang lebat. Katanya di Jeratut hujan, di Terengganu pun beberapa tempat hujan. Hujan itu hujan rahmat. Hujan itu hujan rahmat. Maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepada kamu dan menumbuhkan tanaman, dan Allah memperbanyakkan akan rezeki kamu. Banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi, maknanya yang dituntut daripada kamu ibadat. Ingat, yang dituntut pada kamu ibadat menunjukkan atas ketiadaan yakin kamu. Kamu meninggalkan ibadat, menumpukan kepada mencari rezeki, menunjukkan apa? Menunjukkan kamu tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rezeki yang dikehendaki bukan banyak. Jangan salah faham. Rezeki yang kita kehendaki bukan banyak. Yang pertama, rezeki yang dikehendaki adalah barakah. Orang dahulu mengutamakan barakah. Tidak banyak barakah itu lebih baik daripada banyak tidak ada barakah. Maknanya, maka dituntut kepada kamu ibadah, mencari beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kamu lebih mencari rezeki pada ibadah, menunjukkan atas ketiadaan yakin kamu. Maka yang pertama menunjukkan kamu tidak yakin. Yang kedua menunjukkan bahawa terpadam mata hati kamu. Maknanya bukan tajwid. Tajwid T-A-J-R-I-D, tajwid. Itu maknanya. Maka kalau tajwid tu baca Al-Quran bertajwid, maka maqam tajwid. T-A-J-R-I-D, tajwid. Maka dikatakan bahawa kalaulah kamu duk sibuk dengan mencari rezeki, sibuk cari rezeki, kamu meninggalkan ibadat, kamu akan ditimpa dua perkara. Yang pertama, apa dia dua perkara? Kamu akan maknanya merasa kurang yakin dengan Allah. Yang kedua, terpadam mata hati kamu. Maka jaga-jaga jangan sampai rezeki menghalang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, terpadam mata hati daripada kamu, kerana bahawasanya mata hati itu nur cahaya. Cahaya yang dipertaruhkan Allah Ta'ala akan dia dalam hati kamu. Dalam diri kita sudah ada nur, sudah ada cahaya. Sudah ada cahaya ketuhanan, yakni meyakini akan Allah Ta'ala. Namun cahaya itu semakin hari semakin padam dengan hijab-hijab kita.
dengan tutupan hati kita. Ditutup dengan apa? Dengan sifat kita. Sifat yang dipanggil iradatut tabai, iaitu sifat tabiat, kehendak tabiat yang mengikuti hawa nafsu. Akibat daripada kita mengikuti hawa nafsu, mata hati kita yang ada cahaya semakin lama terpadam. Orang yang terpadam mata hatinya sudah tidak mengingatkan akhirat. Orang yang sudah terpadam mata hatinya sudah tidak memikirkan ibadat. Orang yang terpadam mata hatinya memikirkan apa yang dapat dipenuhi akan nafsunya. Maka ini adalah satu sifat yang paling bahaya yang ditakuti oleh orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hati kita ada cahaya, akibat daripada kita duk sibuk mencari rezeki sampai meninggalkan ibadat, akhirnya cahaya hati kita itu terpadam. Bila cahaya hati kita terpadam, maka sudah tidak lagi dapat melihat Allah. Apa maksud melihat Allah? Maknanya sudah tidak ada lagi pandangan hati kita terhadap Allah. Hati sudah tidak lagi tertumpu kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa akan dia di dalam hati, yang ada ditaruhkan akan dia dalam hati, yang mengetahui akan dia dengan iradah Allah. Dengan cahaya hati ini kita dapat memahami akan kehendak-kehendak Allah Ta'ala daripada hamba Allah Ta'ala. Jadi apabila ada muka hati itu, apabila hati tadi itu dibasuh dengan air muraqabah, maka hati seseorang itu apabila sudah gelap kerana sibuk dengan mencari rezeki, meninggalkan ibadat, maka bersihkan hati kamu dengan taubah. Dengan taubah, dengan zikrullah, dengan berzikir. Taubah mengalirkan air mata penyesalan, zikir menyucikan hati. Maka dengan banyak berzikir agar kamu mencapai muraqabah. Jadi kenapa kita hari ini lalai kepada Allah? Sebab hati kita mati dengan tidak berzikir. Kenapa hati tidak berzikir? Kerana hati sibuk mencari rezeki, hati sibuk memikir selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam suratul Jumaat. Kul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada hiburan dan juga perniagaan. Apa yang kamu cari rezeki itu sehingga meninggalkan ibadah itu, sebenarnya ibadah itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Maka kena faham pula. Jangan salah faham. Oh, kalau begitu mencari rezeki ini tidak bagus. Bukan. Mencari rezeki tidak salah, bahkan mencari rezeki dituntut. Kita dituntut mencari rezeki kerana Allah Ta'ala telah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang baik untuk akhirat kamu, dan jangan lupa kamu bahagian kamu di atas muka dunia. Tengok Al-Quran menyebut akhirat dahulu, barulah dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari apa-apa yang baik untuk akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupa bahagian kamu semasa kamu hidup di atas muka dunia. Maka di sini disuruh kita agar menjaga hati kita, jaga pandangan hati kita, hidupkan nur dalam hati kita, jangan terpadam dengan sesuatu yang selain daripada Allah, umpama rezeki. Maka dikatakan lagi basuh kamu dengan air muraqabah, yakni dengan memandang Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa diri kamu dipandang. Sentiasalah kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam surah Al-Mulk, Allah Taala mengatakan famshu fi manakibiha.
wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kamu berjalanlah di ceruk rantau dan kamu ini makanlah rezeki Allah, tapi ingat kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berfirman dalam surah yang lain, wa'mur ahlaka bis-salah wastabi 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Maka dikatakan bahawa wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah maknanya ahli keluarga kamu mengerjakan sembahyang. Suruhlah ahli keluarga kamu mengerjakan sembahyang. Kenapa? Sembahyang adalah pembuka pintu rezeki. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, katanya Allah. Allah tak tidak memberi rezeki kepada kita, tetapi Allah lah yang memberi rezeki kepada kita semua. Dan akibat yang baik ataupun keputusan yang baik, keuntungan yang baik itu kepada sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kepada kita hari ini supaya menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Ta'ala di samping kita mencari rezeki. Maka salahnya manusia itu apabila mengejar kepada rezeki sampai meninggalkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Selamat datang daripada Indonesia dan juga selamat datang daripada Seremban. Baik, kita sambung balik. Lalu dikatakan di dalam satu hadis qudsi, Nabi SAW ada bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, abdi ati'ni, hambaku taatlah kepada aku, fima amautuka, pada barang yang aku perintahkan kepada kamu, wala tu'allamni bima yuslihuka, janganlah memberitahu kepada aku tentang apa yang patut bagi dirimu. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang patut bagi Allah, serahkan kepada Allah, kerana Allah Taala Maha mengetahui segala-galanya. Jadi dikatakan bahawa disuruh kepada kita hari ini sibuk, boleh sibuk, tapi sibuk pada ibadat. Jangan tinggalkan rezeki, carilah rezeki, tetapi ketika mana mencari rezeki itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang daripada Pahang, tak apa, masuk lewat pun tak apa, yang paling penting dapat memahami. Insya-Allah. Lalu dikatakan lagi, dan pohonlah kepada Allah Ta'ala daripada anugerahmu. Dan kamu pohon anugerah. Tengok, ini ulama mengatakan, kamu berdoa, minta rahmat Allah, minta anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita bekerja, kita berdoa, di samping itu kita hendaklah melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat Nabi, yang mana sahabat ini nama Abdul Rahman Ibnu Auf. Abdul Rahman Ibnu Auf ini, beliau ini satu orang sahabat. Satu orang sahabat. Sebenarnya ada amalan, kalau siapa nak kaya dengan amalan Abdul Rahman Ibnu Auf, ada amalan dalam kitab. Apakah yang menyebabkan Abdul Rahman Ibnu Auf ini menjadi kaya? Maknanya ada amalan-amalan tertentu. Tapi lain kali lah, maknanya antaranya Abdul Rahman Ibnu Auf ini adalah seorang yang tidak maknanya tidak abaikan sembahyang. Maknanya selamat datang Ustaz Hasan daripada Singapura. Lalu dikatakan bahawa Abdul Rahman Ibnu Auf ini satu orang sahabat yang kaya, dan dia termasuk salah seorang yang dijamin syurga oleh Allah dan Rasul. Namun satu hari Sayyidina Abdul Rahman Ibnu Auf ini diuji dengan perniagaan. Maka perniagaannya sangat maju pada hari itu. Akibat daripadanya, maka Abdul Rahman Ibnu Auf sembahyang agak lewat sedikit seperti biasa. Apabila sahaja Abdul Rahman Ibnu Auf dia sembahyang lewat, maka sedikit, kata guru saya, bukan lewat menambah rakaat, tidak. Hanya dia agak kelewatan, dia datang, dia takbir, lalu Rasulullah sudah rokok, lalu dia pun rokok. Dia tidak membaca Fatihah kerana dia makmum masbuk. Lalu dalam keadaan macam itu, selepas daripada sembahyang, Abdul Rahman Ibnu Auf merasa bersalah. Kerana pada hari itu perniagaannya telah melewatkan dia sembahyang. Lalu dia menginfakkan harta yang dia dapat hari itu
perniagaan, keuntungan yang didapat hari itu diinfakkan, bahkan dimerdekakan maknanya dimerdekakan hambanya dan diinfakkan unta-unta kepadanya maknanya. Maka dalam keadaan macam itu dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, kata lain tidak clear di pada, tak apa, insya-Allah ada masa boleh tengok kembali. Lalu dikatakan bahawa dalam keadaan macam itu dia pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu bahawa dia sembahyang agak lewat, jadi dia telah infakkan sebahagian daripada hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Azhar, lewat sikit tak apa, tak ada masalah. Maka ketika itu dia telah infak harta fisabilillah. Rasul kata, ya wahai Abdul Rahman, seandainya kamu ini memiliki dunia dan segala isinya, lalu kamu infak fisabilillah, tidak akan menyamai sembahyang kamu yang lewat tadi. Maka sedihlah Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf kerana perniagaan melewatkan sedikit dia sembahyang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahawa orang yang melihat dengan pandangan mata hati, ia akan merasa kerugian. Kerana apa? Kerana terluput ataupun terlepas sedikit daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang hanya melihat dengan pandangan mata hati. Tapi kalau melihat pandangan zahir, kadang-kadang diutamakan mencari rezeki daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi, kata Syekh Jamaluddin radhiyallahu anhu, bermula suatu yang diakui bagi hamba itu iaitu rezeki. Satu yang diakui, yakni sesuatu yang dijamin oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki. Allah Ta'ala jamin sudah rezeki yang hasil dengannya mendirikan wujudnya di dalam dunia, yakni rezeki itu telah ditetapkan apabila dia lahir di atas muka dunia. Allah wujudkan dia, lahirnya dia bersama dengan rezeki-rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki itu sebenarnya kita disuruh menyerahkan diri kepada Allah Taala tentang urusan rezeki. Hanya kita kena datangkan sebab, iaitu sedikit kita bekerja untuk mendatangkan rezeki. Kemudian kita melihat rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia hasil daripada kerja kita, tetapi sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh ini mengatakan bahawa rezeki itu bila? Rezeki itu dikatakan bahawa telah dijamin hasil dengan dia mendirikan wujudnya dalam dunianya. Dan rezeki ini telah dijamin ketika mana kamu wujud atas muka dunia ini, lahir atas muka dunia, sudah dijamin rezeki. Dan juga harta keadaannya diakui. Harta yang kamu dapat juga maknanya harta yang kamu dapat juga telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini, harta ini yang menjadi milik kita ini sebenarnya telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau orang semua menghalang tak nak bagi pada kita, tapi sudah ada di dalam ketetapan Allah, maka rezeki itu tetap akan sampai kepada kita. Tetapi kalau orang tak nak bagi pada kita rezeki, tidak bagi pada kita rezeki, tak nak bagi, maknanya orang nak bagi rezeki pada kita, tetapi di sisi Allah tidak ada catatan rezeki, maka tidak akan dapat rezeki lagi. Kerana apa? Kerana semuanya di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita ini disuruh menyibukkan diri dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita kembali kepada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tugas kita. Kata Ibnu Abbas mengatakan bahawa kamu beribadat kepada Allah dalam keadaan kamu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Maka sudah dipaham harta dalam jaminan Allah, rezeki dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya Allah Taala mengakui pada yang demikian itu, yakni Allah jamin dah. Allah dah jamin dah, sebagaimana ayat yang kita baca, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa-apa yang ada di atas muka dunia semua di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sudah jamin rezeki seseorang tadi. Maka setelah kita memahami keadaan tadi dan selesailah segala hamba itu daripadanya, maka sudah jamin selesai dah. Selesai apa? Cukuplah, jangan duk sibuk-sibuk sangat, fikir sangat. Maknanya kenapa tak apa jelas Jelas Boleh jelas dengar? Maka dikatakan bahawa oleh kerana Allah Ta'ala sudah jamin rezeki, maka selesai dah, semuanya sudah selesai, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan lagi kamu duk sibukkan memikirkan tentang rezeki tadi. Bukan bermakna kita tidak boleh fikir rezeki sehingga kita disuruh tinggal bekerja. Tidak, kita bekerja mencari asbab, namun kesibukan kita adalah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan maka dan selesai segala hamba itu daripadanya, dan tiada dituntut daripada mereka bersungguh-sungguh di dalamnya. Lalulah tidak diperintahkan kamu ini bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan untuk mencari rezeki. Jadi sebenarnya rezeki itu bila Allah Ta'ala sudah dijamin, Allah Ta'ala telah tetap, maka itulah bahagian kamu, dan kesungguhan kamu ialah dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat, memberitahu bahawa masalah rezeki, masalah yang tidak boleh susah. Masalah rezeki, masalah yang kita tidak perlu rusingkan. Kerana apa? Kerana sudah ada di dalam jaminan Allah Ta'ala. Tetapi syaratnya adalah kita kena usaha. Kita kena usaha mengikut makam kita. Kalau orang makam asbab, kalau makam tajrid. Dan kita berusaha sesuai dengan ketentuan dan dengan tingkatan kita. Maka masing-masing sudah dibahagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maka Allah Ta'ala telah bagikan bahagian kamu semasa hidup di atas muka dunia. Namun ada kewajipan dia. Apa kewajipan? Kewajipannya ialah hendaklah kamu ini menunaikan ibadat yang wajib. Setelah kamu mendapat rezeki, maka hendaklah kamu bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dan pastikan rezeki ataupun pekerjaan yang kamu lakukan itu jangan sampai menghalang kamu dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada satu orang sahabat saya, beliau ini bekerja bawa barang. Barang maknanya barang makanan. Dan satu hari dia punya token dia ni suruh hantar barang di satu tempat. Waktunya diberitahu, hantar waktu sekian-sekian, tapi dia hantar agak lewat sedikit. Lalu ketika mana ditanya kenapa agak lewat sikit, dia kata kerana saya berhenti semayang berjemaah. Saya pergi semayang jemaah. Maka token dia pun marah ke dia. Akhir sekali beliau ambil jalan berhenti kerja. Kerana mengatakan bahawa kalau tidak boleh semayang berjemaah, saya tidak mahu bekerja. Maka dia berhenti kerja. Maka pada peringkat awal tu susahlah. Akhirnya alhamdulillah dia dapat kerja yang lebih baik. Allah Ta'ala menggantikan dia. Kerana apa? Kerana yakin dia dengan rezeki Allah. Di dalam kitab Minhajul Abidin menceritakan pula bagaimana ada satu orang. Dalam satu orang itu dikatakan bahawa beliau ini kerjanya mencuri kain kapan. Mencuri kain kapan. Jadi ketika mana sahaja orang wafat, selepas dikebumikan, orang ini dia gali balik, dia ambil kain kapan, dia basuh-basuh, dia jual balik. Begitu kerja dia, curi kain kapan.
Sehinggalah satu hari Allah Ta'ala kurniakan taubat kepada dia. Dia bertaubat kepada Allah daripada perbuatan mencuri kain kafan. Lalu dia pun belajar dengan tuan gurunya. Lalu dia menceritakan pengalaman masa dia ini mencuri kain kafan. Kain kafan, dia berkata kepada gurunya, dia kata, dahulu kerja saya mencuri kain kafan. Dan setelah jenazah dikebumikan, maka saya membuang kain kafan, saya pun ambil dan saya pun basuh, saya pun jual balik. Dan ada peristiwa yang berlaku dan saya tidak tahu apa maknanya. Dia menceritakan bahawa dia kata ketika mana dikebumikan, maka jenazah itu menghadap ke arah kiblat. Dibaringkan menghadap ke arah kiblat. Tetapi selang beberapa lama, jenazah itu membelakangi kiblat. Masa dikebumi menghadap kiblat. Maknanya muka tembok menghadap ke kiblat. Ini kepada si mati-semati yang maknanya jenazah yang diuruskan, dikebumikan, maka wajah menghadap ke arah kiblat. Tetapi selepas digali, selang beberapa lama, akhirnya ternyata kebanyakan jenazah itu membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Maka dia bertanya kepada tuan guru dia, kenapa jenazah yang dikebumi itu menghadap kiblat, tetapi apabila digali kembali ternyata jenazah itu membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Lalulah kata gurunya, itulah dia mereka yang tidak yakin dengan rezeki Allah. Tidak yakin dengan rezeki Allah. Maka yakinlah kita dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki Allah Taala itu terbuka melalui jalan ibadah. Sesiapa yang menjaga ibadat, rezekinya terbuka. Semakin dia kuat beribadat, semakin terbuka rezeki. Dan terbuka rezeki itu sekali dengan terbukanya keberkatan daripada rezeki. Buat apa kita dapat rezeki tidak ada keberkatan? Maka Allah Ta'ala telah berfirman, waqtul buyuta min abwabiha, kamu masuklah rumah kamu melalui pintu-pintu. Kata ulama Syekh Ibn Athaillah mentafsirkan ayat ini di dalam kitab Tanwirul Qulub, menyatakan waqtul buyuta min abwabiha, masuklah rumah ikut pintu-pintu, yakni rumah rezeki, pintunya pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu disuruh kepada kita hari ini, maknanya memahami akan kedudukan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, dan memahami kita ini sebagai hamba, tugas kita yang paling utama adalah mencari keredaan Allah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Ana bekerja di syarikat bukan Islam, manager Cina. Tetapi setiap kali masuk sembahyang, dia halau pekerja Islam pergi, dia halau pekerja Islam. Halau ke dia suruh pekerja Islam pergi solat. Especially salesman lelaki wajib pergi sembahyang Jumaat. Manager duduk office. Duduk office dengan khutbah. Masya Allah. Doakan manager ini agar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kepada jemaah, saya nak bagi tahu tadi, peristiwa ini berlaku tadi baru. Tadi saya nak pergi sembahyang Isyak di madrasah. Ada satu orang duduk di pintu madrasah. Di atas tangga. Duduk di pintu madrasah di atas tangga. Lalu di atas tangga, lalu dia main telefon. Saya pun naik, saya tengok dia main game. Saya pun masuk sembahyang. Bila sembahyang, saya jadi imam beberapa jemaah sembahyang. Lepas saya tengok dia masih ada di tangga tadi. Lalulah lepas sembahyang baca doa, saya pun keluar sampai dekat tangga, dekat pintu. Saya tanya, tak sembahyang sekali ke? Saya tanya dia. Dia kata, saya Kristian. Terkejut saya. Baru tadi dia kata, saya Kristian. Saya Kristian. Tapi muka Melayu, cakap Melayu. Tapi dia kata saya Kristian. Kata dia tadi. Tak sembahyang. Oh begitu. Dia kata, datang satu orang kata,
Dia ini Kristian, dia datang, dia nak jumpa ustaz. Dia nak bercakap, dia nak tanya beberapa perkara tentang agama. Lalu dia kata jumpa saya tadi, dia kata saya nak belajar ustaz, nak belajar. Dia tak kata dia nak masuk Islam, dia kata dia nak belajar. Nak belajar. Tapi saya kata boleh, tapi saya ada kuliah ni. Kuliah, tapi insya-Allah nanti kita buat pertemuan, kita akan cakap panjang, tentang Islam. Tadi baru maknanya muka Melayu, cakap Melayu tapi Kristian. Saya tanya antum, kamu dulu Islam ke dulu? Dia kata saya memang daripada dulu Kristian. Kristian. Rupanya dia bangsa Serani. Bangsa Serani duduk di dalam kawasan perkampungan orang Melayu. Tapi alhamdulillah, katanya beliau nak dengar kuliah kita, katanya beliau mahu berjumpa dan bertanya tentang agama. Kita doakan agar orang-orang yang baik dengan orang-orang Islam ini mendapat hidayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung balik tentang apa yang dikatakan oleh Syekh kita ini. Lalu dikatakan bahawa dan selesailah segala hamba itu daripada rezeki, dan tiada dituntut daripada mereka bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Yang dituntut bersungguh-sungguh adalah ibadat pada Allah. Dan sesuatu yang dituntut daripada hamba itu amalnya, yang dituntut oleh Allah Ta'ala itu amalnya, kerana amal itulah yang akan menjadi bekalan. Adapun rezeki yang kamu cari-cari itu, rezeki yang kamu cari, akhirnya kamu tinggalkan rezeki itu. Akhirnya kamu tinggalkan apa yang kamu cari, kamu tinggalkan apa yang kamu kumpul, kamu akan bawa apa yang kamu amal. Maka dengan sebab itulah orang yang bijaksana itu adalah orang yang melakukan amal, kerana amal itu dia akan membawa perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikata sesuatu yang dituntut itu amalnya, yang sampai dengan dia hamba kepada berbahagia akhirat, dengan amallah membawa dia kepada bahagia di akhirat. Bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan pekerjaan di atas muka dunia, tetapi dengan sebab amal yang dilakukan di atas muka dunia tadi dengan amal akhirat. Dan harta keadaannya yang dituntut itu bahawa diwakilkan kepada iktisab hamba bagi amal. Baik ada pun harta tadi yang kamu usahakan tadi itu adalah pastikan membawa kepada kamu beramal dan tidak disibukkan kamu dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguhnya di dalamnya dan memelihara segala syaratnya dan segala sebabnya dan segala waktunya. Dan dalam kamu ini mencari rezeki, kamu tumpukan amal dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam mencari amal. Dengan mengikuti syarat dia, mengikuti segala ketetapannya, segala waktunya dan seumpamanya. Jadi demikian kita kalau nak murah rezeki, maknanya pembuka pintu rezeki ini banyak. Yang pertama, jaga sembahyang di awal waktu. Siapa yang jaga sembahyang di awal waktu, Allah Ta'ala buka pintu rezekinya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Siapa yang buat baik pada kedua ibu bapa, Allah murahkan rezeki dia. Jangan sayang nak beri duit kepada ibu bapa kamu. Jangan sayang. Kalau baca tafsir dalam surah Al-Baqarah, kisah lembu betina itu, kisah satu orang anak muda. Kisah satu orang anak muda yang duduk dengan ibunya, dia taat pada ibunya, akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya dengan sebab apa? Dengan sebab dia menjaga hubungan baik dengan ibunya. Jadi yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, ini pembuka pintu rezeki. Yang ketiga dengan memperbanyakkan ibadat sunat. Seperti apa? Seperti semayang sunat duha. Semayang sunat duha juga pembuka pintu rezeki. Sembahyang tahajud juga pembuka pintu rezeki antaranya. Kemudian dengan membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqi'ah.
selepas daripada asar ataupun selepas maghrib atau selepas isyak. Membaca suratul Waqiah itu juga pembuka pintu rezeki. Selain daripada itu, pembuka pintu rezeki adalah dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembuka pintu rezeki. Kemudian pembuka pintu rezeki juga adalah kamu ini berkasih sayang dengan makhluk Allah. Seperti kamu menyayangi anak yatim, orang yang lebih tua, menyayangi fakir miskin, menyayangi binatang-binatang. Ini juga membawa kepada pembuka pintu rezeki. Pembuka pintu rezeki banyak maknanya. Jadi kita di samping kita mencari rezeki, kita cari jalan yang membuka pintu rezeki, dan kita ini lebih membawa kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah. Bila menjadi hamba Allah, Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, aku telah berjanji kepada dunia dengan mengatakan, wahai dunia, kepada hamba-Ku yang menjadi hamba kepada aku, engkau kena jadi hamba kepada dia." Maknanya Allah memerintah dunia menjadi hamba kepada orang yang menghambakan diri kepada Allah. Tetapi sesiapa yang menghambakan diri kepadamu, kepada dunia, Allah Ta'ala mengatakan dia bukan hamba aku, tapi hamba kamu, hamba dunia. Jadi di situ kita kena memahami bahawa apa matlamat kehidupan kita di atas muka dunia. Lalu kata Syekh Sahal Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, bermula segala hamba atas Allah Ta'ala itu tiga. Apa maksudnya atas Allah kepada hamba? Yakni hak-hak Allah terhadap hamba. Apa hak-hak Allah terhadap hamba itu? Hak-hak Allah terhadap hamba itu ada tiga. Yang pertama, taklif. Apa makna taklif? Hak Allah mentaklifkan, yakni meletakkan bebanan ataupun tanggungjawab ataupun maknanya perintah hukum kepada hambanya. Maka hak Allah Ta'ala itu yang pertama taklif. Apa maksud taklif itu? Yakni Allah Ta'ala membebankan kita, mentaklifkan kita, menyuruh kita beramal. Maka perintah kita amal, ikut segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Ini hak Allah. Yang pertama apa? Allah taklif, iaitu Allah membebankan ataupun Allah memerintahkan kepada kita melakukan taat kepada dia. Yang kedua, hal mereka, yakni Allah menentukan akan hal-hal mereka. Jadi tugas kita ini beramal untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Jadi ingat, kalau kita jatuh pada maksiat sekalipun, jangan kita biarkan diri kita pada maksiat, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala maknanya mendirikan pekerjaan mereka, yakni Allah Ta'ala menempatkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Allah Ta'ala membahagikan bahagian-bahagian mereka. Jadi dikatakan maknanya, dikatakan bahawa ini hak Allah. Allah lah yang mentaklifkan kita. Siapa yang memerintahkan kita sembahyang? Allah. Siapakah yang memberi kaya miskin? Allah. Allah yang menentukan hal kita. Siapakah yang maknanya menjadikan kita ini orang yang mendekat, orang yang melakukan taat? Maka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hak Allah Ta'ala kepada hamba. Jadi tugas kita beramal di atas apa yang Allah Ta'ala taklifkan kita. Tugas kita bersyukur di atas apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Ini tugas kita.
tugas kita ini beribadat sebagai hamba kepada Dia. Maka ini tugas Allah kepada kita ada 3, yakni taklif kepada hambanya, menentukan akan halnya, menempatkan akan pekerjaan hambanya tadi. Yakni Allah lah yang menentukan, memberi kita dapat amal. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dapat amal, kalau kita dapat rezeki, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu hak Allah kepada kita, adapun hak kita kepada Allah. Dan bagi Allah atas segala hamba, yakni hak hamba kepada Allah Ta'ala. Apa tugas kita pula sebagai hamba Allah Ta'ala? Maka yang pertama adalah tawakal atasnya, yakni menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serah diri kepada Allah, menerima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita setelah kita berusaha. Dan yang kedua ialah mengikut nabinya. Yang kedua, hendaklah kita mengikut, mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikuti akan Nabi. Dan yang ketiga, tugas kita sebagai hamba, yang ketiga adalah sabar atas yang demikian itu hingga mati, yakni sabar di atas segala ujian yang Allah Ta'ala timpa uji kepada kita. Jadi disuruh kita 3 perkara. Yang pertama, tawakal. Apa maknanya? Yakni yang pertama, hendaklah kamu menyerahkan diri kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah, terutama urusan rezeki kita kepada Allah. Allah menentukan. Jadi letakkan, serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tugas kita mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Nabi kamu ikut, apa yang dilarang kamu tinggalkan. Bolehkah kita tawasul dengan mereka yang dah meninggal? Contohnya wali-wali dan ulama-ulama. Pegangan ahli sunnah wal jamaah mengharuskan, membolehkan kita bertawasul dengan para ulama. Bukan di sini jangan salah faham. Kalau minta dengan si mati, kita sepakat tak boleh. Minta dengan wali, minta dengan tu, tetapi kita minta dengan Allah. Minta dengan Allah dengan jalan tawasul, menyebut nama-nama orang soleh untuk mencari barakah berkat mereka. Dengan berkat kekasihmu wali Allah, maknanya pengarang kita kata Syekh Abdul Malik, engkau kurniakan ilmu kepada kami ya Allah. Mohon tetap kepada Allah. Jadi orang yang kata tak boleh tawasul tu sebab apa? Dia kata minta dengan si mati. Kalau minta dengan si mati memang tak boleh tawasul. Kita tak minta dengan si mati. Di sini kita kena faham. Maknanya apa? Kita minta dengan keberkatan si mati, tapi minta kita maknanya mengambil wasilah dengan keberkatan si mati, tetapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maknanya yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti, mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah sabar di atas segala ujian Allah. Sabar dalam rezeki, sabar dalam mengikuti Nabi, sabar di atas segala ujian Allah Ta'ala. Sabar dalam ibadat, sabar dalam taat, sabar di dalam maksiat, sabar di dalam musibah, sabar di dalam nikmat. 4 perkara ini maknanya. Kemudian dikatakan lagi bahawa makna yang demikian itu bahawasanya 3 yang terdahulu itu, 3 yang terdahulu ya, hak Allah Ta'ala. Apa dia hak Allah Ta'ala yang 3 tadi? Yang 3, yang pertama taklif, Allah menentukan. Yang kedua hal, Allah menentukan hal. Yang ketiga, Allah menentukan pekerjaan. Maka itu masuk hamba daripada sekalian pekerjaan itu keberatan. Ketiga yang terdahulu, masuk si hamba pada setiap pekerjaan itu dalam keadaan berat. Dalam keadaan berat maknanya keberatan kerana tiada tasawur, tiada tergambar wujud sekalian itu dengan sebab. Maka dikatakan bahawa kerana kesemuanya itu ada sebab.
yang kesemuanya ada sebab-sebab. Jadi kita tidak tergambarkan itu kerja Allah. Allah taklifkan, Allah tentukan. Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala menentukan pekerjaan kita, Allah Ta'ala menentukan rezeki kita. Itu maknanya sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu tidak wajib atas kita. Maknanya menentukan. Itu hak Allah Ta'ala. Allah yang menentukan. Maknanya. Kemudian dikatakan bahawa ada pun. Kemudian dikatakan lagi, dan tiada wajib atas Allah Ta'ala sesuatu. Maka tidak wajib atas Allah. Tidak ada yang mewajibkan. Itu hak Allah. Maknanya dalam nak menentukan, dalam mentaklifkan, dalam nak taklifkan kepada hamba, dalam nak menentukan rezeki banyak mana atas orang tadi, ibadat banyak mana, siapa yang banyak ibadat, siapa yang tidak banyak ibadat. Maknanya siapa yang duduk di makam tajrid, siapa yang duduk di makam asbab, itu hak Allah Ta'ala. Itu tidak wajib atas Allah. Itu hak Allah. Maknanya tiada yang mewajibkan Allah. Maknanya Allah boleh tentu saja. Allah nak beri orang ni, Allah Ta'ala nak beri orang di duduk makam mana-mana, Allah Ta'ala nak tentukan rajin taat orang ni, jangan orang ni maksiat, itu hak Allah. Maknanya maka itu tidak keberatan atas kita. Itu hak Allah, tidak diperintah memikirkan tentang hal itu. Hanya disuruh kepada kita pada tiga yang kemudian tadi. Apa dia tiga yang kemudian tadi? Dan tiga yang kemudian itu tak dapat tiada daripada mendirikan hamba. Yang disuruh tiga tadi. Apa dia? Yang pertama, tawakal kepada Allah. Serah kepada Allah Ta'ala. Itu yang diperintahkan kepada kita. Maknanya tentang rezeki kita serah pada Allah. Kita terima apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sikit banyak kita tetap bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tiada dapat tiada daripada sebab di dalamnya, tidak dapat tiada, jadi mesti kita maknanya mengikuti apa yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada kita, dan perlu kita jalankan, datangkan sebab, maknanya untuk mengikuti perintah Nabi, mentaati, menyerah diri, bersabar di atas segala ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah yang perlu kita memahami, bahawa sibuklah kamu dengan ibadat, apa pun tentang rezeki Allah dah tentukan, Allah dah taklifkan, Allah dah tentukan kita. Tentang ibadat Allah Ta'ala telah taklifkan, Allah Ta'ala telah berbani kita dengan ibadat tadi. Itu hak Allah. Kemudian tentang rezeki Allah Ta'ala telah tentukan, tentukan kepada kita rezeki-rezeki kita. Maknanya banyak mana. Tentang keadaan kita, makam tajrid ke makam asbab, Allah sudah tentukan. Itu hak Allah Ta'ala terhadap kita. Maka hak Allah Ta'ala terhadap kita tentang rezeki, kita serah ke dia lah. Selesai dah hati kita. Selesai dah. Allah dah tentukan belaka-belaka dah. Allah tentu rezeki kita ni sampai kita mati. Sebab tu kita tak perlu fikir dah. Esok ada makanan kedok, lusa ada makanan kedok. Maknanya yang perlu kita fikir, esok adakah lebih baik daripada hari ini. Esok ni kita boleh ibadat dah, hari ni kita boleh selawat, esok boleh selawat ke tak? Jadi nak tanya ni sahabat-sahabat kita ni, selawat ke tidak selawat hari ini? Paling kurang 300. Hak baru masuk, baru ni kena daftar. Daftarnya 100. 100 selawat. Kemudian lepas daftar selawat, lepas tu tiap-tiap hari 300. Siapa yang buat macam tu, dia geng kita, geng ustaz. InsyaAllah kita doakan semoga semua mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Jadi tugas kita tawakal, serah diri pada Allah, beribadat dan sabar di atas ujian. Jadi jadilah sibuk fikir tentang rezeki. Sibuk kita macam mana pada rezeki pun, jangan tinggalkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang saleh, dan kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala jaga hati kita dan jaga iman kita, akidah kita. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada maksiat. Kita mohon kepada Allah agar semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Moga kita semua menjadi hamba Allah yang saleh. Minta maaf banyak-banyak, ustaz bukan orang alim.
ustaz juga bukan orang yang soleh, mungkin tidak dapat memahami. Kalau tak faham apa yang ustaz sampaikan, sila rujuk kepada orang yang lebih alim, lebih soleh. InsyaAllah maknanya ustaz hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Mana yang salah, ustaz berdoa, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Mohon antum semua doakan ustaz. Yang benar, yang baik kamu ambillah sebagai pedoman, sebagai jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ustaz doakan antum istiqamah, berselawat. Dan Alhamdulillah hari ini maknanya kalau Allah Ta'ala beri kita selawat, kita teruskan. Ustaz doakan agar kita dapat berjaya memperbanyakkan selawat sebanyak-banyaknya. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan oleh Allah Ta'ala yang Allah beri pada kita. Siapa nak jadi geng ustaz, ingat selawat Nabi ya, insya-Allah. Dan siapa yang banyak selawat, Allah Ta'ala pemudahkan. Terima kasih yang datang daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Melaka, daripada Kedah, Pahang, Perak dan seumpamanya. Maknanya, dan juga kepada orang Terengganu kita. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Alhamdulillah masjid sudah mula dibuka, sembahyang Jumaat telah dilaksanakan, walaupun ada maknanya ada peraturan-peraturan, dan katanya satu hari nanti mungkin kuliah akan dijalankan juga. InsyaAllah. Apapun ustaz suka berkuliah dengan online ini. Maknanya insya-Allah kita jumpa lagi. Sekadar ini saja. Terima kasih yang bersama dengan ustaz. Terima kasih semuanya. Dan sekian saja ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekian saja.